Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung pembelajaran bahasa Melayu kita pada petang ini dengan tajuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay, kita tengok dulu apa maksud ayat tunggal. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Okay, subjek ni terdiri daripada frasa nama. Frasa nama ni kita gunakan untuk manusia, haiwan, benda dan lain-lain. Untuk predikat, predikat boleh terdiri daripada frasa adjektif, frasa nama, frasa kerja dan frasa sendi nama. Contoh frasa adjektif. Untuk frasa adjektif ni maksud dia dalam ayat tu dia ada kata adjektif. Contohnya rajin, cantik, hebat, warna kuning, warna merah dan lain-lain. Untuk frasa nama sama macam di subjek ni, frasa nama iaitu kita gunakan untuk manusia, haiwan, benda dan lain-lain. Contohnya macam ibu, ayah, kakak, ayam, lembu dan sebagainya. Untuk frasa kerja, apabila dalam ayat tu ada kata kerja. Contoh kata kerja ialah memasak, menulis, mendengar dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah frasa sendi nama. Frasa sendi nama ni apabila dalam sesuatu ayat tu dia ada perkataan di, ada kata sendi nama, ada di, untuk, ke, dari dan sebagainya. Kita tengok contoh. Contoh ayat tunggal yang pertama ialah ibu saya sedang memasak. Ibu saya ni kita panggil sebagai subjek dan sedang memasak kita panggil sebagai predikat. Contoh ayat tunggal kedua, abang membaca buku cerita. Abang ni ialah subjek, manakala membaca buku cerita kita panggil predikat. Tengok contoh yang ketiga, kakak menyiram pokok bunga. Kakak dipanggil sebagai subjek dan menyiram pokok bunga ialah predikat. Seterusnya kita tengok kepada ayat majmuk. Apa itu maksud kepada ayat majmuk? Siapa tahu? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek yang digabung dengan kata hubung. Maksud dia kat sini ialah ayat tunggal tadi, kita akan ada dua ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama, ayat tunggal yang kedua, kita gabungkan dia dan kita tambah sekali dengan kata hubung. Antara kata hubung yang kita dah belajar ialah dan, tetapi, sambil, manakala, kerana, atau. Untuk dari, ke dan di ni kita tak termasuk dalam kata hubung kerana ini adalah kata sendi nama. Jadi apabila ada perkataan dari, ke dan di ni dia termasuk dalam ayat tunggal tadi. Ayat yang kita dah belajar sebelum ni. Ayat tunggal. Jadi ini tidak termasuk dalam kata hubung. Binaan ayat majmuk. Kita tengok Untuk ayat majmuk, kita perlukan satu ayat tunggal, kita kena tambah ataupun gabung dengan kata hubung dan kita kena ada satu lagi ayat tunggal untuk menjadikan ayat majmuk. Kita tengok contoh ayat majmuk. Ayat tunggal yang pertama ialah adik seorang yang baik. Kata hubungnya kita akan gunakan dan. Ayat tunggal yang kedua ialah adik sentiasa membantu rakannya. Untuk menjadikan ayat majmuk, kita tengok dulu. Untuk ayat tunggal yang pertama sini dengan ayat tunggal yang kedua ni, apa perkataan yang sama? Contoh dalam ayat ni, perkataan adik. Bila ayat perkataan adik ni ada dua, kita akan potong satu, kita akan guna satu sahaja perkataan adik. Dan akan menjadikan adik seorang yang baik. Dan datang sini dan sentiasa membantu rakannya. Adik sini kita potong, tak perlu ambil sebab
adik dah ada untuk ayat yang pertama tadi. Okey. Contoh ayat majmuk yang kedua ialah, ayat tunggal yang pertama ialah Rahim suka makan sawi dan ada kata hubungan atau. Dan ayat tunggal yang kedua ialah Rahim suka makan tomato. Dua ayat. Dan untuk menjadikan ayat majmuk, kita tengok balik. Rahim suka makan, ayat pertama ada perkataan Rahim suka makan. Ayat yang kedua pun ada Rahim suka makan. Jadi kita potong satu, kita ambil satu saja. Kita potong untuk ayat yang kedua ni, kita ambil di ayat yang pertama sahaja. Jadi dia akan jadi Rahim suka makan sawi atau tomato. Untuk ayat kedua ni kita ambil tomato sahaja. Okey, jadi itu sahaja untuk pembelajaran pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.